Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabba ghairuh wa la ma'bud siwah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mustafah, arsalahu rabbuhu mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi taraku diyarahum wa amwalahum firaran bidinihim wa sawnan li arwahihim fasanahumullah wa azza dinahum. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Firman Allah yang bermaksud, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sukar, yang payah, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya di dunia dulu adalah seorang yang celek, yakni melihat. Allah berfirman kepadanya, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami dahulu, maka kamu melupakan ayat-ayat kami. Dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Sadaqallahul azim. Dan hormati dan dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang hormati dan dikasihi ibunda yang tercinta, yang dikasihi adik-adik, yang dikasihi adik-beradik jauh dan dekat, yang diingati sahabat handai, yang dihormati muslimin muslimat sidang pendengar yang sudi mendengar mau'azah yang saya cuba sampaikan sekadar yang mampu dengan kefakiran ilmu yang ada pada saya yang Allah kurniakan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran pada diri saya dan kepada ahli keluarga saya, dan khususnya kepada muslimin muslimat sidang pendengar, sebagai bekalan untuk kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini dicampur dengan penyampaian dari mereka-mereka yang lebih arif, tuan-tuan guru yang lebih arif yang lain, akan menjadikan diri kita di kalangan orang-orang yang beriman dan di kalangan orang-orang yang mencintai ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala amat menyukai orang-orang yang mencintai ilmu
dan mereka-mereka yang berilmu, di mana Allah mengatakan bahawa Allah akan mengangkat mereka-mereka yang berilmu akan beberapa darjat di sisinya. Begitulah juga mereka yang mencintai ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan mereka itu di kalangan golongan mereka-mereka yang berada di dalam kalangan golongan yang suka kepada kebun-kebun syurga. Kerana majlis-majlis ilmu, sama ada kita hadiri secara berdepan ataupun mendengar, dia merupakan salah satu kebun daripada kebun syurga. Majlis ilmu ini merupakan salah satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Di zaman sekarang ini dalam keadaan wabak, tidak dapat diadakan kuliah-kuliah seperti dulu. Maka dengan cara inilah kita dapat mendengar kuliah-kuliah ataupun majlis-majlis ilmu. Tidak lagi kita dapat berhadapan dengan guru. Dahulu-dahulu kita dapat berdepan dengan guru-guru. Sekarang dengan cara inilah. Yang penting ilmu itu sampai kepada kita. Masuk diri saya sendiri, saya pun sama-sama juga dulu mendengar ilmu daripada guru-guru yang lebih arif, lebih alim. Di samping mengajar di masjid-masjid, juga menuntut. Ilmu ini tidak habis, tidak selesai. Selagi umur kita ada ini, ilmu tak akan habis. Bahkan jika Allah panjangkan umur kita sampai 1000 tahun pun, ilmu Allah ini tidak akan habis kita belajar. Jadi kita ambil kesempatanlah setakat mana umur yang Allah berikan kepada kita, kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Tuntutlah ilmu. Inilah yang akan menjadi bekalan pada kita di hari akhirat nanti. Selepas kematian, inilah yang akan menjadi bekalan kepada kita. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, izinkan saya pada pagi ini untuk bercakap tentang gambaran nikmat syurga dan kesengsaraan ataupun azab neraka. Inilah dua tempat yang akan dituju oleh manusia. Semua manusia. Yang dikatakan manusia, bahkan semua makhluk, termasuk jin. Inilah dua tempat yang akan dituju. Sama ada syurga ataupun neraka. Allah sediakan dua tempat untuk kita jalan kembali kita, tempat duduk kita di hari akhirat nanti. Sekarang kita berada di dunia. Di dunia ini kita tidak lama. 60 tahun, 70 tahun, habislah umur kita. 80 tahun. Yang lebih dari itu tak ramai. Lebih nak umur Nabi ini 60 hingga 70. Nabi kata. Lebih daripada itu tak banyak. Nabi pun sebut tak banyak. Inilah tempat kita duduk sementara dunia ini 60 hingga 70 tahun. Kemudian tempat yang selamanya, iaitulah dalam syurga. Kemudian neraka. Tempat pengakhiran, tempat kembali. Syurga termasuk perkara-perkara ghaibiyat. Begitu juga neraka termasuk dalam perkara ghaibiyat, ghaib. Ghaibiyat ni maknanya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.
yang kita wajib imani. Perkara gaib yang Allah tak tunjukkan kepada kita di dunia ini. Tapi Allah menceritakan benda ini dalam Quran. Nabi ceritakan dalam hadis tentang apa itu syurga, apa yang ada dalam syurga, apa itu neraka dan apa yang ada dalam neraka. Semuanya Allah ceritakan dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Tapi tidak ditunjukkan dengan mata, kita dapat melihat dengan mata. Dia gaib, perkara yang gaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Wajib kita percaya. Termasuk dalam rukun iman. Kita wajib percaya tentang keimanan dan diimani dan diyakini akan kewujudannya. Wajib kita imani dan yakin dengan kewujudannya. Syurga adalah kemuncak nikmat Allah, keanugerah Allah. Syurga adalah kemuncak nikmat anugerah Allah kepada seluruh makhluknya yang beramal soleh dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah kepada makhluk Allah yang beramal soleh, ya Allah akan beri kepada mereka. Apa yang pasti manusia tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenar. Syurga sama ada dari sudut keindahannya, dari sudut kenikmatannya, tidak dapat mampu manusia untuk menggambarkannya. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat ratusan ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak termasuk dalam hadis lagi, ini dalam Quran, dalam Al-Quranul Karim. Ratusan ayat Allah menceritakan. Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ad-Dukhan 51 hingga 54. Ayat 51 dan ayat 54 hingga ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di tempat yang aman sentosa. Maqamin amin, tempat yang aman, yaitu dalam taman-taman syurga dan mata air yang terpancar padanya. Fi jannatin wa uyun, yaitu dalam syurga-syurga dan air yang terpancar daripadanya, mata air yang terpancar padanya. Mereka memakai pakaian daripada kain sutra yang halus dan sutra yang tebal. Duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. Demikianlah keadaannya dan kami jadikan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Kazalika wa zawwajnahum bihurin ain. Ini surah Ad-Dukhan. Diriwayatkan dalam hadis qudsi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata tentang keindahannya.
Ni syurga lah makna dia. Tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis qudsi. Nabi beritahu, Allah berfirman, Allah akan sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh, yang beriman, yang taat kepada Allah, yang tidak melakukan maksiat, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Sepanjang kehidupannya, dia tak pernah melihat keindahan yang seperti itu. Walaupun sama ada dilihat dengan mata secara berdepan ataupun melihat dengan secara gambaran, melihat keindahan dalam kacamata TV dan sebagainya, tempat-tempat yang indah. Tidak seperti itu. Keindahan itu tidak seperti itu. Lebih lagi. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dia mendengar orang menceritakan kisah keindahan tempat-tempat yang tertentu sehingga dia tertarik. Tidak seperti itu. Ya, dia katakan syurga. Dan tidak pernah. Dan tidak pula seperti yang terlintas dalam hati. Maknanya satu tempat yang tak dapat kita bayangkan. Kalau kita bayangkan, itu bukan syurga. Tak dapat dibayangkan. Bagaimana keadaan sebenar di dalam syurga dan neraka? Perkara ini telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan. Ya, kita semua tahu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi telah memasuki syurga. Nabi masuk dalam syurga dan melihat di dalamnya. Nabi melihat di dalam syurga itu dengan diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam, serta dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, serta yang tidak pernah terlintas dalam hati. Nabi dibawa berjalan masuk dalam syurga. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak menghiraukan apa-apa ancaman, baik kesusahan yang kehidupannya, dia tidak menghiraukan, tidak menyedihkannya apabila dia melihat keadaan yang balasan ganjaran yang Allah sediakan kepadanya dan kepada orang yang beriman. Boleh melihat tempat duduk bagi mereka-mereka yang beramal soleh. Bahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanglah syurga tempatnya. Nabi dibawa berjalan itu, dibawa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dibawa melihat syurga dan juga dibawa melihat neraka, adalah sebagai nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi berada sebelum Isra Mi'raj, Nabi berada di dalam keadaan duka cita selepas kematian dua orang yang menjadi tunggak yang dia kasih, yang menjadi tunggak dalam kehidupannya, hariannya, iaitulah isterinya Khadijah radhiyallahu anha yang dia sayang, meninggal. Kemudian bapa saudaranya Abu Talib yang menjaganya sejak dia kecil. Jadi mereka inilah merupakan tempat dia mengadu. Jadi dia merasa sedih. Dua orang yang dia sayang meninggal, dia sedih. Siapa yang tak sedih kan? Orang yang sentiasa
memberi semangat, menjaganya, bahkan isterinya lagi yang mengorbankan segala harta. Khadijah itu telah mengorbankan segala hartanya. Daripada seorang jutawan, seorang yang kaya di Mekah. Tapi apabila dia mengorbankan seluruh hartanya dan apabila dia meninggal, dikatakan kain untuk nak mengkafankannya pun bukan kain yang tidak cukup. Kain itu makna dia kain yang bercampur, kain yang bersambung-sambung. Bukan kain yang putih yang baharu. Dia kata kain yang tidak cukup. Dia punya ukuran itu terpaksa diambil kain yang lain. Padahal dia seorang yang kaya. Tapi dalam mengkafankan jenazahnya, terpaksa kain, bukan kain kapan yang putih baharu itu, tidak. Itu nak menunjukkan bahawa habis hartanya dikorbankan untuk Islam. Sehingga kain putih untuk nak mengkafankan jenazahnya pun terpaksa dicari-cari untuk bagi mengkafankan jenazahnya. Itu pengorbanan dilakukan oleh isterinya Khadijah radhiyallahu anha ajma'in. Khadijah radhiyallahu anha. Muslimin, muslimat rahmati Allah sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kewafatan isterinya Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudaranya Abu Talib, maka dia rasa sedih. Apabila dia rasa sedih, Allah menghiburkannya dengan membawanya dia berjalan. Itulah dinamakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bawa berjalan. Allah kita kata bawa holiday lah. Bawa jalan. Nak menunjukkan bahawa jangan kamu sedih wahai Muhammad. Salah begitu. Allah nak menghiburkan Muhammad. Ganjaran yang menanti kamu. Kamu jangan sedih. Apa yang kamu korbankan selama ini, apa yang dikorbankan oleh isteri kamu yang kamu sayang selama ini, kamu akan lihat nanti apa akan aku tunjuk ke tempat mereka. Aku nak tunjukkan tempat duduk kamu di hari akhirat nanti. Sebab itu Rasulullah dibawa berjalan. Rasulullah dibawa masuk dalam syurga. Sehingga terpukau, ya Allah, terlalu indahnya syurga itu. Jadi apabila gambaran itu ditunjukkan kepada Rasulullah, syurga yang menanti Rasulullah SAW itu, semangat Rasulullah itu, kesedihannya hilang. Isterinya yang meninggal itu, yang dia sedih, maka kurang kesedihan sebab isterinya akan ditempatkan dalam syurga. Khadijah radhiyallahu anha, sebab Khadijah sebelum kewafatan Khadijah telah sampai salam, malaikat telah menyampaikan salam kepada Khadijah. Malaikat beritahu kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah sampaikan salam kepada isterimu Khadijah. Ketika mana Muhammad pasal sedih, dia melihat keadaan isterinya dalam keadaan nazak. Datang malaikat memberitahu kepada Muhammad, wahai Muhammad, Allah sampaikan salam kepada isterimu. Maka terus Rasulullah SAW ceria mukanya. Allah sampaikan salam kepada Khadijah sebelum malaikat Israel mengambil nyawa Khadijah. Makna apa? Makna kedudukan Khadijah itu di sisi Allah baik.
kita kata syurga menanti. Dan apabila Muhammad dibawa berjalan, melihat keadaan syurga, maka hilang sedikit sebanyak kesedihannya itu hilang. Dan pengorbanan yang dia lakukan selama ini, dia rasa sedikit saja. Dia rasa sedikit sangat cubaan yang dia dicuba, penderitaan di dunia ini yang dia rasa di dunia ini dengan cubaannya, dengan penderitaannya dalam dakwah sedikit sangat. Walaupun penentangan demi penentangan yang dihadapi dalam dakwahnya, apabila dia melihat ganjaran yang Allah sediakan, iaitu syurga, sedikit sangat yang dia lakukan dibandingkan dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah sediakan. Tambah kita ya muslimin muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pengorbanannya begitu besar. Apabila melihat syurga yang nantinya, terlalu kecil pengorbanannya dibandingkan dengan ganjaran syurga. Apatah kita yang bukan Nabi, cubaan kita hanya cubaan demam, sakit. Cubaan kita tidak banyak seperti cubaan Nabi. Dalam dakwah kita, dakwah tidak sampai dakwah macam Nabi. Apa dakwah kita? Cuma kita bercakap. Tidak siapa yang memarahi kita. Kita tidak dihalau dari kampung kita. Kita tidak pernah diancam untuk orang membunuh kita. Bahkan kita diberi ganjaran dengan ganjaran-ganjaran yang tertentu dalam kita menyampaikan dakwah. Orang sumbang kepada kita dengan macam-macam sumbangan. Rasulullah SAW berpindah. Rasulullah menjadi yatim. Macam-macam keadaan yang Rasulullah hadapi. Tapi bila melihat syurga, terlalu kecil pengorbanan yang dilakukan untuk dengan nilai syurga. Tambahan kita yang sedikit ini, ya Allah nak bagikan syurga kepada kita. Amal kita tidak banyak, tapi syurga yang menanti kita, Allahu Akbar, jika kita lakukan kebaikan. Sebab itu dikatakan bahawa seorang ulama, saya tak ingat, dia kata, aku tidak layak untuk memasuki syurgamu, ya Allah. Dengan amal ibadatku, aku tidak layak untuk memasuki syurgamu. Dengan amal ibadatku. Seorang ulama, bukan kata zaman Nabi ni, zaman akhir-akhir ni, zaman kemudian ni. Dia mengatakan bahawa dengan amal ibadat yang aku lakukan ini, aku tidak layak untuk memasuki syurgamu. Dengan aku lakukan sembahyang yang banyak pun, dengan sembahyang sunat yang banyak pun, dengan sembahyang wajib aku lakukan, sembahyang wajib yang aku tunaikan setiap hari pun, yang kau berikan kepada aku syurga itu, aku tidak layak memasuki. Sikit sangat yang aku lakukan, ya Allah. Tapi aku takut api nerakamu, ya Allah. Ilahi lastu lil firdaus ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku tidak mampu untuk memasuki nerakamu. Kalau tak memasuki syurgamu, makna nak masuki nerakamu, aku tidak mampu. Ilahi lastu lil firdaus. Wahai Tuhanku, aku tidak layak untuk memasuki syurgamu, syurga firdausmu. Wal aqwa ala naril jahim. Tapi aku tidak mampu untuk, tidak ada kekuatan untuk memasuki nerakamu. Aku tidak mampu, aku takut. Oleh itu ampunkanlah dosaku. Sebab itu syurga ini satu pemberian kurniaan Allah, rahmat Allah. Syurga ini satu yang disebut bahawa satu kurniaan Allah. Satu rahmat Allah. Bukan masuk syurga ini kerana banyaknya amal ibadat kita. Bukan kerana amal ibadat kita yang banyak itu kita layak untuk masuk syurga. Tidaklah. Bukan kerana amal ibadat kita yang banyak, tidak mampu. Dengan amal ibadat kita yang banyak itu pun belum layak.
Tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah letakkan kita dalam syurga. Dengan amalan ibadat yang sedikit ini nak banding dengan syurga, apa, tak mampu, tak nak nilai, tak standing. Sebab itu dikatakan bahawa syurga, Nabi kata syurga ni masuk dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadat kita. Sehingga sahabat mengatakan, engkau pun begitu juga ke ya Rasulullah? Engkau masuk bukan dengan amal ibadatmu? Engkau pun masuk dengan rahmat Allah? Ya, aku pun masuk dengan rahmat Allah. Kalau begitu, janganlah pula makna kita salah anggap bahawa jika dengan rahmat Allah, tak payahlah kita tunaikan sembahyang. Itu lagi sepahaman yang sesat. Orang yang tak sembahyang, orang yang tak melakukan kewajipan, itu tak ada peluang langsung lah. Orang yang melakukan kebaikan, dan melakukan segala suruhan Allah, dia masuk dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah sayang kepadanya sebab dia taat pada perintah Allah. Kalau dia tidak taat pada Allah, dia derhaka kepada Allah, kemudian nak masuk syurga dengan rahmat Allah, amat sukar lah. Dia melakukan segala kejahatan, dah kata syurga masuk dengan rahmat Allah, maka tak payah dia melakukan kewajipan. Itu fahaman yang sesat. Kalau baca Al-Quran dan hadis, orang yang tak menunaikan kewajipan yang Allah tetapkan, bagaimana ganjarannya? Allah sediakan tempat, disebut dalam hadis dalam Quran, orang yang tak menunaikan kewajipan yang Allah perintahkan, neraka tempatnya. Ini orang yang melakukan kebaikan, masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Nabi melihat syurga bila Nabi balik ke dunia dalam Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi tenang hati dia. Nabi tenang bahawa dalam dakwah ini Allah sediakan tempat bagi mereka-mereka yang berjuang jalan Allah ini, tempat yang baik. Allah sediakan tempat itu. Dalam hal syurga pula diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, rombongan pertama akan masuk syurga daripada umatku bagaikan bulan purnama. Orang yang pertama masuk syurga, kumpulan yang pertama. Sebab masuk syurga ni dalam bentuk dia gerombolan, makna ramai-ramai, berkumpulan. Bukan seorang-seorang, dia masuk ramai-ramai. Rombongan pertama masuk syurga daripada umatku bagaikan bulan purnama. Ibarat macam bulan purnama. Kemudian yang berikutnya bagaikan bintang yang terang di langit. Dan sudah itu menurut tingkatan masing-masing. Ini disebutkan dalam hadis. Dan peluh mereka berbau seperti kasturi. Peluh ahli-ahli syurga itu bagaikan kasturi. Syurga berada dalam keadaan bertingkat-tingkat. Dan setiap tingkat pula berbeza keadaan. Dia bertingkat-tingkat. Dan setiap tingkatan itu berbeza keadaannya. Dan jarak antara tingkat dengan tingkat yang lain ialah seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Jarak satu tingkat dengan satu tingkat syurga itu, jaraknya seperti langit dan bumi. Adapun tingkatan syurga yang paling tinggi darjatnya dinamakan Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Selain itu, di atas Al-Firdaus itulah terletaknya Arash Ar-Rahman, Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, keistimewaan syurga Al-Firdaus ialah para penghuninya. Para penghuni syurga Al-Firdaus, syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat dengan Arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 2 kali
dalam sehari. Surga yang terletaknya, surga yang duduknya Nabi-Nabi, duduknya orang-orang saleh, duduknya orang-orang yang baik. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 2 kali, iaitu pada pagi dan petang. Dan nikmat yang paling tinggi sekali dalam syurga, nikmat yang diidam-idamkan oleh hamba-hamba Allah sama ada di dunia ini dan di akhirat nanti, ialah hendak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat yang paling kita hendak di dunia ini, nikmat Islam dan iman. Dan satu lagi nikmat yang paling tinggi yang Allah sediakan, wa ziyadah, tambahan nikmat itu ialah nak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah kita tidak ingin melihat Tuhan yang menjadikan kita? Apatah kita tidak ingin melihat Allah yang menjadikan dunia ini? Apakah kita tidak ingin melihat Tuhan yang menjadikan segala-galanya, yang kita sebut namanya beribu-ribu kali sepanjang hidup kita, yang kita sembahnya, yang kita sembahyang menyembahnya, yang kita sebutnya, yang kita zikir namanya, yang apabila kita susah kita mengadu kepadanya, yang apabila kita ada dalam masalah kita sembahyang hajat kita meminta hajat kepadanya. Apabila datang kematian seseorang, kita berdoa kepada Allah agar si mati itu ditempatkan ke tempat yang baik. Kepada Allah kita memohon, sedangkan kita tidak melihat wajahnya. Apa kita tidak mahu melihat wajahnya? Orang yang tidak bercita-cita untuk melihat wajah Allah adalah mereka yang melakukan kezaliman dalam diri mereka. Mereka hidup tapi tidak mahu melihat siapa yang menjadikan mereka. Mereka hidup dalam keadaan seronok, tapi mereka lupa satu perkara yang perlu mereka ada dalam diri mereka, ialah mereka ingin melihat wajah orang yang melihat wajah Tuhan yang menjadikan mereka. Mereka seronok dengan nikmat yang Allah berikan. Tetapi dalam hati mereka jika tidak ada cita-cita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka yang melakukan kezaliman dalam diri mereka. Dan untuk nak melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah bukan beri semua kepada manusia. Allah ini agung. Allah tak tunjukkan wajahnya kepada sebarang orang. Hanya Allah tunjukkan kepada ahli-ahli syurga. Bukan Jannatul Firdaus saja, semua ahli-ahli syurga dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka dapat salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memasuki syurga. Masuk pintu syurga, salamu qawlan min rabbir rahim. Allah beri salam kepada mereka. Cuma orang yang duduk dalam syurga Jannatul Firdaus, mereka dapat melihat wajah Allah sehari 2 kali. Masya Allah, seronoknya. Itu pada pagi dan petang. Apakah syurga Jannatul Firdaus ini hanya untuk Nabi? Nabi-Nabi? Untuk sahabat-sahabat contohnya? Tak. Orang yang melakukan kebaikan terbuka kepada semua manusia. Termasuk kita yang manusia yang kerdil ini. Manusia yang kita kata manusia yang akhir zaman ini. Jika kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, melakukan ketaatan kepada Allah, kita meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah tegah, jika dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah boleh letakkan kita dalam Jannatul Firdaus. Sebab itu dalam doa kita kepada Allah, tak salah jika kita berdoa kepada Allah, kita minta, ya Allah, berilah aku Jannatul Firdaus dari akhirat nanti. Allah, letakkanlah aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah aku duduk dalam Jannatul Firdaus.
duduk dekat dengan Nabi, dekat dengan Nabi-Nabi, ya Allah, tak salah. Dan jika kita mohon, kita minta mohon syurga yang tertinggi. Jika kita tak dapat masuk syurga Jannatul Firdaus pun, sekurang-kurangnya kita dapat masuk syurga yang berdekatan dengan Jannatul Firdaus. Kita bisa ada azam yang tinggi, kita nak duduk tepi Nabi, nak duduk dengan Nabi. Kena ada azam seperti itu. Bila berlaku azam seperti itu, maka amal kita pun akan bertambah. Sebab nak duduk Jannatul Firdaus ni, amal kita kena perbanyakkan. Kebaikan kita itu, segala perbuatan kita lakukan kebaikan. Segala kejahatan yang kita lakukan, kita jauh, kita tinggalkan. Taubat kita kepada Allah semakin banyak. Apa-apa yang kita lakukan terlanjur, kita minta ampun kepada Allah. Jika tak dapat masuk ke Jannatul Firdaus pun, sekurang-kurangnya kita dapat berdekatan dengan Jannatul Firdaus. Sebab antara syurga-syurga ini kita dapat lihat. Walaupun dia tingkat, tapi kita dapat melihat syurga tingkat 6 tu, kita dapat melihat tingkat 7 contoh. Tingkat 4 dapat lihat tingkat 3. Dapat melihat. Tapi tak duduk dalam Jannatul Firdaus saja, tapi dapat melihat syurga itu. Bagi yang berdekatan dengan syurga Firdaus. Begitulah sebaliknya, seterusnya. Sebab itu kita kena ada cita-cita untuk berdoa kepada Allah, minta syurga tertinggi. Kalau tak dapat yang tinggi pun, kurang-kurangnya kita dapat yang berdekatan dengan Jannatul Firdaus. Macam target dalam peperiksaan lah. Kalau kita target, kita hendak yang baik, A contohnya. Kalau tak dapat yang A pun, kurang-kurangnya dia jatuh pun dia pergi ke B. Begitulah. Kalau kita target hanya lulus saja, dapat D pun cukup lah. Kalau jatuh, akan gagal lah. E lah tempatnya. F lah tempatnya. Begitulah. Dalam kita doa kepada Allah SWT, kita hendak sungguh-sungguh, ya Allah, kurniakanlah kepada aku, Allah, Jannatul Firdaus. Nak duduk dekat dengan Nabi-Nabi dan nak melihat wajahmu sehari 2 kali. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tentang pintu syurga pula dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Sad, ayat 49 hingga 50. Semua ni dah bukti. Bukan kata cakap hanya cakap kosong. Semuanya Allah sebut. Saya huraikan apa yang disebut dalam Al-Quran. Haza zikr wa inna lil muttaqin lahusna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Ini adalah peringatan bagi mereka dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu benar-benar mereka itu bertakwa kepada Allah, akan disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu beberapa buah syurga, tempat penginapan yang kekal. Jannati ad, syurga ad, syurga adnin. Kalau ada orang kata sebut setengah, syurga adnin. Kalau bahasa Arab, syurga ad, yang pintu-pintunya itu sentiasa terbuka kepada mereka. Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani dalam kitabnya Kashful Ghaibiyat, seorang ulama, Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani dalam kitabnya Kashful Ghaibiyat menerangkan tentang nikmat syurga dan penduduknya kelak, telah diberitahu dengan kata-kata Ibnu Abbas bahawa pintu syurga itu mempunyai 8 pintu gerbang. Ibnu Abbas memberitahu bahawa syurga itu mempunyai 8 pintu gerbang. Antaranya ialah pintu syurga bagi orang yang melakukan ibadah puasa yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa ada disediakan pintu Ar-Rayyan. Rasulullah SAW berjumpa sebatang sungai susu yang tidak berubah rasanya.
dan sebatang sungai arak yang lazat, dan sebatang sungai madu yang jernih. Sungai-sungai syurga pula memancar dari bawah bukit-bukit. Ini disediakan kepada ahli-ahli syurga. Sungai disediakan kepada ahli syurga. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Wa anharun min asalin musaffa. Wa lahum fiha min kulli thamarat. Wa maghfiratum min rabbihim. Ini Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 15. Sifat syurga yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa ialah ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa. Allah sebut dalam Quran. Sifat syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Dan beberapa sungai daripada khamar yang lazat bagi orang yang meminumnya. Dan beberapa sungai dari madu yang suci bersih, dan bagi mereka di dalamnya segala jenis buah-buahan dan keampunan daripada Tuhan mereka. Walahum fiha min kulli thamarat. Di dalamnya tu terdapat segala bentuk buah-buahan, jenis buah-buahan. Wa maghfiratum min rabbihim, dan keampunan dari Tuhan mereka. Allah ampun segala dosa mereka. Ini Allah sebut dalam Quran. Samalah seperti Nabi melihat ketika Isra dan Mi'raj. Di dalam syurga juga terdapat buah delima. Nabi ni Allah ni disebut ni. Terdapat buah delima dan segala macam buah-buahan. Dan kemudian keluar daripadanya pakaian penghuni syurga. Pakaian ahli syurga itu disediakan. Dan burung yang bentuknya seperti unta. Dan burung yang bentuknya seperti unta. Bermacam-macam bentuk burung. Dan di sini disebutkan burungnya seperti bentuk unta. Besarlah burung tu. Dan juga sewaktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sungai yang dinamakan Al-Kautsar. Sungai ini dilingkari oleh bukit-bukit. Nabi melihat ketika Isra dan Mi'raj, dipertunjukkan kepada Nabi SAW. Melihat sungai yang dinamakan Al-Kautsar. Sungai ini dilingkari oleh bukit-bukit yang terdiri daripada permata dan tanahnya dari wangian yang paling wangi. Bukit-bukit air sungai itu dilingkari oleh bukit-bukit yang terdiri daripada permata. Dan tanahnya tanahnya wangi. Dari segala tanah yang wangi-wangi, daripada bentuk-bentuk yang wangi yang dunia ini, tanah itu dijadikan sebagai kolam Kautsar. Tepian sungai pula terdiri pada emas, sedangkan anak-anak batunya terdiri pada mutiara. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang minum air dari Al-Kautsar ini, walaupun hanya satu kali saja, ia tidak merasa haus buat selama-lamanya. Riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar. Ini gambaran syurga. Menurut hadis Rasulullah SAW tentang nikmat syurga, bahawa Allah menciptakan taman-taman dalam syurga bagi penghuninya. Ada dua bentuk tanaman. Ada dua bentuk tanaman di syurga. Dua tanaman yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada emas, dengan segala apa yang ada padanya. Dan dua tanaman yang dicipta daripada Allah daripada perak, dengan segala apa yang ada padanya.
ini yang Allah sediakan. Dua bentuk tanaman dalam syurga. Dua tanaman diciptakan, dua taman dalam syurga. Dua bentuk taman dalam syurga. Dua taman yang dicipta oleh Allah daripada emas, dan dua taman dicipta Allah daripada perak. Di dalam taman-taman tersebut terdapat pelbagai jenis buah-buahan, sama ada kurma ataupun delima, mata air, dan sungai yang terus-menerus mengalir airnya dengan tenang. At-Tabrani meriwayatkan bahawa di dalam taman-taman tersebut ada pohon-pohon yang subur dengan sifatnya. Ada yang rendang, tinggi dan sebagainya. Allah sebut dalam Al-Quran yang untuk nak menegaskan tentang keindahan alam syurga, antaranya surah Al-Ghashiyah ayat 10 hingga 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha surrun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Di dalam syurga yang tinggi di dalam syurga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Dalam syurga itu tidak ada lagi perkataan yang lara, yang sia-sia, perkataan yang tidak seperti yang berlaku pada dunia ini, berlaku kata-kata yang keji-keji, kata-kata yang tak elok, kata-kata yang kotor, fitnah dan sebagainya, tidak ada. Mengata kepada manusia, fitnah pada manusia, tidak ada kata-kata seperti itu dalam syurga. Hari ini di dunia ni kalau kita melihat kata-kata yang bermacam-macam, kata-kata yang fitnah, kata-kata yang tak baik, dalam syurga tidak ada kata-kata yang seperti itu. La tasma'u fiha laghiyah, kamu tidak mendengar di dalamnya perkataan-perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, fiha 'ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsusah, dan permaidani yang dihampar kepadanya. Bayangkan persediaan yang Allah sediakan bagi penghuni syurga. Ini baru beberapa ayat yang Allah nak beritahu kepada kita. Bahan dalam Quran ada beratus-ratus ayat tentang syurga. Kita nak menunjukkan bahawa balasan yang Allah bagi kepada orang-orang yang buat kebajikan ini amatlah Allah sayang kepada hamba yang beriman. Dibandingkan dengan amalan kita yang sedikit, Allah sediakan balasan yang berlipat kali ganda. Sebab itulah dalam kita hidup di dunia ini, sabarlah kita banyak-banyak sabar di atas kesusahan yang kita hadapi. Kerana kesusahan yang kita hadapi ini di dunia ini ada jalan keluar. Kalau kita susah pun taklah sampai kita mati kelaparan. Bahkan bagi orang yang kaya, jika dia takbur pun, dia kaya, dia takbur, tak ke mana ketakburan dia. Jika dibandingkan dengan syurga ini, dia miskin sebenarnya di dunia ini jika dia sombong dengan kekayaannya. Bahkan harta itu nanti akan menjadi belitan, akan membelit tubuhnya dengan kekayaan yang ditakburkan di dunia ini. Allah berikan dia kekayaan dengan tidak mengeluarkan zakat, tidak dia menolong bantukan orang susah. Harta itu nanti akan menjahanamkan kehidupannya di hari akhirat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu tanggungjawab manusia di dunia ini adalah
beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, jangan takbur. Jangan rasa kalau dah kaya itu kita kata kita menghina pada orang miskin. Dan bagi orang yang miskin, jangan kerana kemiskinannya itu dia tidak beribadat kepada Allah. Dia kata dia miskin, hidup miskin. Aku bersemayang pun miskin juga, aku berdoa pun miskin juga. Lalu dia tak semayang, dia tak buat amal kebajikan. Nak cari kaya lagi, dia petikan nama ekor. Kuat nak jadi kaya. Dalam miskin, petikan pula nama ekor. Buat maksiat lagi. Semayang tak buat, duk cari kaya cara mudah, petikan nama ekor. Ini membuat masalah. Dunia bermasalah, akhirat tambah masalah. Kalau dia faham bahawa nikmat yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang sabar di dunia ini, taat kepada Allah, jika dia kaya, dia seorang kaya yang taat kepada Allah. Jika dia miskin pun dia sabar dan dia taat kepada Allah, syurga menantinya. Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Allah sebut dalam Quran lagi. Fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Surah Al-Waqi'ah. Ayat 27 hingga 33. Dan golongan kanan, wa ashabil yamin, wa ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka bersenang lenang di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang tersusun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang mencurah dan buah-buahan yang banyak. Tidak terhenti buah-buahan yang banyak, tidak terhenti buahnya. Maknanya tak ada musim. Buah itu biasa ada. Dunia ni ada musim. Ada musim dia berbuah, kemudian setahun 2 kali. Ada setahun 6 bulan sekali berbuah. Di sana tidak. Biasa ada. Dan tidak pula terlarang mengambilnya. Ambillah, minumlah, makanlah. Dan pisang, disebut pisang tadi. Pisang itu bukan, walaupun bentuk disebut pisang, tapi bukan pisang seperti di dunia ini. Rasanya bukan seperti di dunia ini. Dia dikatakan dalam kitab lain bahawa pisang, dulu dunia pun ada kitab pisang. Tapi tidak sama rasanya. Dia rasa, berlain pada dunia. Bentuknya seperti pisang, tapi tidak seperti di dunia, seperti juga delima. Dulu delima pun ada dunia, tapi dia rasa, tak sama. Sebab dia tak boleh terbayang surga ini. Tak boleh terbayang dengan akal fikiran. Walau disebut buah delima, bukan delima seperti dunia ini. Ini yang beritahu oleh Rasulullah SAW dan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tentang keadaan syurga. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada rumah yang diperbuat daripada mutiara yang punya ruang yang amat luas. Sesungguhnya dalam syurga ada rumah yang diperbuat daripada mutiara yang punya ruang yang keluasannya cukup luas. Ini riwayat Al-Bukhari. Rumah diperbuat dari mutiara yang punya ruangan yang kita kata tak padan dengan diri kita. Dunia ni kalau kata ruang yang luas ni tak padan dengan diri kita. Allah sediakan dalam syurga itu. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke langit, Nabi diperlihatkan oleh Allah bagaimana rumah dan keadaan tanah dalam syurga. Nabi bersabda, di dalamnya ada kubah-kubah permata, dan tanahnya adalah tanah minyak wangi. Itu dia, syurga. Alam syurga adalah kemuncak kenikmatan dalam sesebuah kehidupan.
Kerana Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan nikmat abadi kepada golongan beriman mentaatinya. Akhirnya surga yang penuh dengan segala nikmat adalah destinasi abadi kepada seluruh hambanya yang benar-benar beriman dan mentaati Allah semasa hidupnya di alam bumi ini. Allah sayang kepada manusia. Allah sayang kepada hamba Allah. Di dunia ini mereka beribadat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, melakukan segala kewajipan, dan jika sekiranya dia melakukan kesalahan, dia minta ampun kepada Allah. Dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jika diuji dengan segala ujian, dia bersabar. Jika berlaku kematian dan sebagainya, innalillah, dia redha. Dan jika melakukan musibah seperti mana kematian ahli keluarga, dia redha. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jika berlaku wabak seperti mana berlaku sekarang ini pun dia redha, dan sambil dia berusaha untuk mengubatinya. Tapi dia tidak mengejinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak tertentu, mengatakan perkara-perkara yang bukan-bukan. Semua dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini ujian daripada Allah. Ini orang yang sabar. Jika dia mempunyai harta yang banyak, dia bersyukur kepada Allah. Allah beri gambaran di dunia ini. Orang yang susah, Allah berikan gambaran. Orang diuji dengan sakit, Allah telah berikan gambaran. Orang yang kaya sekalipun, Allah beri gambaran. Nabi Sulaiman AS, yang punya manusia yang paling kaya, Nabi yang paling kaya, yang Allah berikan nikmat kekayaan, dia tidak takbur. Bahkan dia mengatakan lagi, haza min fadli rabbi. Semua yang Allah berikan kepadaku ini adalah haza min fadli rabbi, adalah kelebihan daripada Tuhanku. Sebab itu bila kita diberi kekayaan, diberi kesenangan, diberi kemewahan, ayat yang kita keluarkan adalah haza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Allah beri kepadaku. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada aku ni nak menjadi orang yang bersyukur ataupun aku nak menjadi orang yang kufur. Ujian bagiku. Ini kelebihan yang Allah berikan kepadaku, nak uji aku. Sama ada aku nak bersyukur ataupun aku nak kufur. Ini kata-kata Nabi Sulaiman AS. Banyak contoh-contoh yang lain yang Allah uji. Manusia di dunia ni Allah uji dah. Yang kaya pun ada Nabi yang diuji dengan sakit. Dia masih lagi mengatakan bahawa semua ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu peringkat dia mengatakan, ya Allah, yang Nabi yang diuji tadi, janganlah engkau rosakkan lidahku ya Allah dan hatiku. Tubuh dia yang lain ni apa nama? Habis dah. Luruh habis dah. Kita kata apa penyakit tu, dia daging tu luruh. Tapi dia minta jangan lidah dia saja ya Allah. Jangan lidahku saja ya Allah yang rosak dan hatiku. Kerana lidahku ni untuk aku nak berzikir kepadamu, nak guna untuk zikir kepadamu, dan hatiku nak ingat kepadamu. Dua benda ini janganlah engkau rosakkan ya Allah. Yang lain ya Allah, aku redha ya Allah. Begitu sekali ujian yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi. Allah uji sampai peringkat itu. Tapi mereka masih lagi taat kepada Allah. Adakah kita sampai ujian sampai peringkat itu? Belum sampai. Belum sampai. Jadi mudah-mudahanlah sikit sebanyak kita berdoa kepada Allah. Kita bukan nak minta Allah uji kita sampai seperti ujian-ujian Nabi kepada Nabi-Nabi. Kita tak sampai taraf kita. Kita minta jauhi kepada ujian-ujian yang tak mampu kita hadapi. Kita lemah. Kita mengadu kepada Allah. Iman kita lemah. Jika sekiranya ujian datang kepada kita, kita redha. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau ujiku ya Allah dalam keadaan aku tak mampu untuk menghadapinya ya Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesihatan ya Allah yang baik ya Allah, dan dengan kesihatan ini aku nak berdoa, aku nak beribadat kepadamu ya Allah.
Dengan kesihatan ini, ya Allah, aku nak melakukan ketaatan dan melakukan kerja amalan-amalan yang baik, ya Allah. Aku tidak mau dengan kesihatan yang Engkau berikan aku ini, ya Allah. Aku tidak nak melakukan kejahatan. Aku tak mau melakukan dosa-dosa, ya Allah. Doa kepada Allah untuk kita sihat. Dan jika sekiranya ujian yang datang itu adalah satu, datang kita minta kesihatan, tiba-tiba Allah datang juga ujian, itu adalah merupakan satu ujian yang Allah sayang kepada kita. Kita anggap Allah sayang kepada kita. Kita berubat, kita doa kepada Allah dengan cara perubatan Islam. Doa kepada Allah dengan cara perubatan Islam, bukan dengan cara perubatan yang bercanggah dengan Islam. Hanya lagi salah. Allah uji, kemudian kita guna perubatan yang bukan Islam, yang bercanggah dengan syariat. Lagi rosak iman kita. Bila Allah uji kita, kita sabar sambil kita berusaha mengubat. Sebab Allah pun suruh kita mengubat. Nabi pun suruh kita mengubat. Sebab setiap penyakit itu ada ubat. Kullu da'in dawa. Allahumma salli alaihi wasallam. Lupa saya ingat maksudnya. Setiap penyakit itu ada ubat, illal maut, kecuali mati. Kullu da'in dawa illal maut. Atau kama qala. Setiap penyakit itu ada ubat kecuali mati. Mana dia? Kita cari ubat. Allah uji kita. Penyakit ni Allah uji dan kita redha. Dan jika kita sabar dengan ujian ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala yang banyak. Setiap kedudukan kita dalam keadaan kita sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita redha dengan ujian kesakitan kita itu, dosa-dosa kecil kita akan terhapus. Dan dosa besar kita kena taubat. Kita kena minta ampun. Dosa-dosa kecil ni, dia dengan kita sabar itu pun dah terhapus dosa-dosa kecil kita. Kita redha. Bahkan dia akan mendekatkan diri. Orang yang sakit ni dia akan lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak boleh pergi ke mana, duduk di rumah. Nak bergerak pun tak boleh seperti dia sihat. Maka ada peluang untuknya untuk mengisafi dirinya. Dan apabila dia sihat nanti, mudah-mudahan ada perubahan dalam diri, dalam kehidupannya, dalam ibadatnya. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang saya sampaikan ini memberi pengajaran kepada kita sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letakkan kita tempat yang baik di akhirat nanti, ya Allah. Dan insya-Allah saya akan sambung dalam siri-siri yang akan datang, insya-Allah, jika dipanjangkan umur, diizinkan Allah, diberi kesihatan. Kita lihat lagi keadaan syurga dan juga neraka. Keadaan macam mana keadaan neraka yang Allah sebut dalam Quran dan juga hadis. Saya rasa setakat itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak baik dan mungkin berlaku kekhilafan atau kesilapan itu adalah daripada kelemahan, kedaifan ilmu yang ada pada saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran kepada saya dan ahli keluarga saya dan kepada kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.